Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Buat pelanggan-pelanggan Kak Suzy, customer Kak Suzy di dalam public go semua dan juga bakal-bakal pelanggan, dealer-dealer Kak Suzy. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di mana Kak Suzy akan buat special hari ini, di mana selepas ni akan banyak video-video dari Kak Suzy berkenaan dengan tutorial di Public Goal, cara nak gunakan sistem Public Goal. Ni Kak Suzy buat dan Kak Suzy kongsikan khas untuk tuan-puan semua. Sebab Kak Suzy tahu ramai message call Kak Suzy kan, minta tanya cara nak buat tu, nak buat ni. Ada beberapa transaksi lah yang mana Kak Suzy rasa ianya penting untuk pelanggan Kak Suzy terutamanya ya. Dan juga kalau bukan direct bawah Kak Suzy pun at least direct bawah dealer-dealer lain, tak ada masalah. Tuan-puan boleh gunakan Kak Suzy punya video ni sebagai rujukan, no problem. Kak Suzy bagi je, tak ada masalah Okay, sekejap Kak Suzy nak tengok dia punya message. Nanti Kak Suzy boleh nampak semua kalau ada orang sedang komen. Jadi untuk sekejap. Suka untuk Kak Suzy beritahu untuk tutorial yang pertama macam hari ni Kak Suzy akan buat video dan mengajar tuan-puan berkenaan dengan cara kita nak keluarkan emas fizikal dari account gap. Macam mana tu? Boleh ke tak boleh? Okey, jawapannya boleh. Kan Kak Suzy dah selalu tunjuk video-video sebelum ni. Kita boleh keluarkan emas fizikal kita dari account gap. Sebab tu account gap ni patut syariah. Sebab walaupun kita simpan gram emas sikit-sikit dalam account gap, apabila dah cukup gram emas yang kita nak tu, maka kita boleh keluarkan emas fizikalnya. Jadi kita boleh pegang emas fizikalnya. Happy, seronok. Okey. So itulah yang Kak Suzy nak ajar tuan-puan sekarang Okey. Tanpa melengahkan masa, Kak Suzy akan ada slide ada slide untuk rujukan tuan-puan. Supaya tuan-puan lebih faham dan nampak apa benda yang Kak Suzy nak tunjuk ni. Tak adalah tertanya-tanya kan. Okey, sekejap tengok keluar tak slide ni. Okey, baru keluar. Okey, jadi alright. Okey, so boleh nampak Okey, cara nak keluarkan emas fizikal dari account gap dan buat post secara GIT, iaitu GIT withdrawal. Jadi tuan-puan boleh lihat dari skrin yang sebelah ni, Kak Suzy akan tunjukkan satu persatu step dia. Kak Suzy tak tunjuk terus direct dari sistem sebab takut nanti sistem tu ada slow ke apa, nanti tak boleh nak tunjuk klik secara live. So Kak Suzy dah siapkan slide-slide khas untuk tuan-puan supaya lebih mudah faham. Okey, caranya mudah. Okey, yang pertama untuk login Untuk login, pastikan kita kena masuk website iaitu www.publicgoal.com.my. Okey, ingat untuk kita buat transaksi GIT withdrawal ni, kita tak boleh buat transaksi di apps GSP tu, GSAP tu tak boleh kita guna dari apps yang kita install dalam handphone tu tak boleh. Okey, kita kena masuk website iaitu www.publicgoal.com.my. Baru ada function untuk GIT withdrawal. Okey, so once kita dah masuk publicgoal.com.my, okey, kita klik login. Okey, bila klik login, maka kita masukkanlah username kita, password kita. Okey, apa username kita, apa password kita, dan lepas tu kita klik login. Nampak? Mudah saja. Lepas kita klik login ni, maka kita akan dapat skrin yang ni. Ni Kak Suzy screenshot yang atas tu sahajalah. Yang details kat bawah tu tuan-puan akan nampak my account details kat bawah ni cerita dia. Okey. Jadi supaya tuan-puan nampak jelas clear, Kak Suzy besarkan gambar ni Kita screenshot yang utama sahaja. Okey. Selepas tuan-puan dah dapat screen yang ni, okey, my account ni, tuan-puan klik my gap. Klik sahaja button my gap ni. Sebab apa-apa transaksi di account gap semuanya ada di my gap. Ingat tu, transaksi untuk belian fizikal lain, transaksi untuk belian account gap lain. Jadi apa-apa transaksi di account gap, kita klik di my gap ni.
Okey, faham Alright, lepas kita dah klik ni, maka kita akan dapat satu skrin ni. Dari skrin ni sebenarnya kita akan boleh masuk new site dan juga classic site. Tapi sebab kita nak buat transaksi hari ni GIT withdrawal, kita kena klik go to new site ni. Okey. Okay, lepas klik sini maka dia akan masuk dalam kita punya account gap punya transaction, account gap punya homepage. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak lah. Okey, ni nama kita. Okey, ini ada function-function dia. Ini harga emas semasa. Okey, ini harga silver semasa. Dan ini adalah total gold kita dan juga silver yang kita ada. Okey, jadi yang ni pastikan tuan-puan sebelum nak buat pengeluaran, tuan-puan kena check lah berapa total gold yang tuan-puan ada. Okey, so bila kita dah dapat skrin ni, untuk pergi buat transaksi GIT withdrawal, klik sahaja GIT withdrawal. Lepas klik yang ni, maka tuan-puan akan nampak pilihan lah. Yang ni boleh scroll atas, scroll bawah lah ni Dia ada banyak pilihan. So Kak Suzy screenshot sikit saja. Jadi dari senarai yang kita dapat ni, tuan-puan pilihlah item mana yang kita nak keluarkan. 1 dinar ke, 10 gram ke, yang 1 gram ke. Ni edisi 1 gram kan, ada macam-macam. Ataupun 20 gram ke. Jadi harus diingat, item yang kita boleh buat post hanyalah maksimum 21.25 gram sahaja. Iaitu kalau yang seketulnya adalah yang 5 dinar. Okey. Tapi kalau yang campur-campur tak ada masalah. Janji make sure total dia tak lebih dari 21.25 gram. Kalau lebih dari tu, tuan-puan kena buat dalam 2 kali parcel lah. Okey. So sekarang Kak Suzy tunjuk dalam satu parcel untuk maksimum 21.25 gram. Okey, jadi katakanlah dari item ni, okey, tuan-puan dah kenal pasti item yang diingini. Okey, nampak? Jadi katakanlah macam ni, Kak Suzy nak cuba untuk keluarkan 5 dinar dari account gap Kak Suzy. Jadi lepas tu kita klik sahaja ikon troli ni. Ni nampak ni troli kecil warna merah ni. Okey, dalam kotak warna merah. Klik sahaja ikon ni. Itu adalah untuk menunjukkan dia add to cart. Okey. Jadi klik sahaja yang ni, maka dia akan pergi details apa item dia. Nampak? Kita boleh nampak detail gambaran lagi emas yang akan kita ambil tu nanti. Okey, so macam ni. Ni rupa 5 dinar. Okey, yang ni details dia apa 5 dinar. Okey, kat kanan ni adalah dia punya premium gold. Kalau kita Semenanjung RM20 sahaja, kalau ke Sabah Sarawak RM40. Okey, jadi pastikan premium gold kita yang mana satu dan masukkan kuantiti yang kita nak. Okey, dari kuantiti ni lepas tu klik add to cart. Lepas klik add to cart ni, maka alright, kita akan dapat mesej pengesahan akan dipaparkan. Okey, contoh yang Kak Suzy buat ni. Alright. Jika gram emas tidak cukup dalam account gap, maka kita akan dapat mesej ni. Minimum 1 gram must remain for gap. Ni katakanlah dalam account gap kita ada 20 gram sahaja. Contoh. Tapi kita nak keluarkan emas 5 dinar. 5 dinar beratnya 21.25 gram. Jadi total kita 20 gram, nak keluarkan emas 21.25 gram, mestilah tak cukup kan? Jadi mesej ni akan dipaparkan. Katakanlah juga akaun kita ngam-ngam. Contoh kita nak keluarkan 21.25 gram. Dalam akaun gap kita pun ngam-ngam ada 21.25 gram. Jadi mesej ni juga akan dipaparkan. Kerana tak cukup baki tu dia nanti 1 gram. Tak boleh walaupun baki dia 0.85 gram, tak boleh juga. Sebab dia kena cukup minimum 1 gram. Okey, barulah kita boleh keluarkan item tu. Okey, boleh faham Jadi sebab tu Kak Suzy cakap tadi, pastikan kita punya baki gram emas dalam akaun gap kita mencukupi. Okey, katakanlah kalau kita buat transaksi ni, akaun kita cukup gram emas, maka kita akan dapat mesej macam ni. Nampak kotak pun dia bagi kotak warna hijau Item added successfully. Okey, nampak? Happy je kan? Sebab
item kita, gram emas kita mencukupi untuk kita keluarkan emas fizikal yang kita kehendaki. Jadi bila dah dapat mesej ni bermakna okey, kita boleh proceed seterusnya. Okey, step dia. Okey. Dari skrin ni nanti tuan-puan klik saja yang X ke atas ni close ni untuk kita tutup skrin ni. Dan dia akan patah balik pada skrin kita homepage untuk account Gap. Okey. So, dari sini tuan-puan akan nampak ada satu ni, card. Okey, dalam kurungan 1. 1 ni menunjukkan berapa item yang kita nak keluarkan lah. Okey, jadi ada 1. Okey. So, ini sebab saya pilih tadi 1. Okey, katakanlah jika tuan-puan nak tambah pilihan item, sila ulang langkah 5 hingga 7 tadi contoh katakanlah tuan-puan nak ambil 1 gram 2 keping, contoh ataupun setengah dinar, nak campur lagi 1 dinar. Campur item ni selagi beratnya tidak melebihi 21.25 gram, maka tuan-puan boleh campur apa sahaja item fizikalnya. Okey, tak ada masalah. Jadi ulang balik langkah 5 hingga 7. Boleh tengok video Kak Suzy nanti yang sebelum tu Okey, jadi tak ada masalah. So, kalau tuan-puan sini jika hanya pilih 1 item sahaja, next page dia, tuan-puan akan nampak, okey, ini detail dia. Maksudnya, sekejap Kak Suzy kalau tuan-puan klik card 1 ni, okey, bila tuan-puan klik card 1 ni, tuan-puan akan nampak detail dia ni. Okey, nampak? So, dia akan pergi details lagi apa informasi order yang kita nak ambil, emas fizikal yang kita nak keluarkan tu. Okey. So kalau kita hanya ada 1 pilihan saja, dia akan paparkanlah 1. Okey. Yang ni Kak Suzy ada buat contoh juga. Katakanlah kita pilih 3 item. Kita ambil setengah dinar 1, 1 gram 2, 10 gram 1. Nampak? Berat ni tak sampai lagi 21.25 gram. Jadi kita boleh keluarkan semua item ni dalam 1 parcel. Yang ni Kak Suzy baru nak tunjuk dia punya withdraw details item details. Jadi boleh faham Jadi kalau tuan-puan pilih 1 item saja, macam ni dia akan paparkan. Kalau tuan-puan pilih item dia banyak, dia akan listkan semua. Itu sahaja. Tak semestinya 3, 5 ke, tak kisahlah. Janji berat dia mestilah kurang dari 21.25. Okey, kurang ataupun sama. Kalau tuan-puan buat lebih, nanti tuan-puan tak boleh nak proceed untuk buat parcel sebab parcel tu dia hanya limit untuk 21.25 gram sahaja. Alright. So, lepas kita dah masukkan item tu tadi, okey, next step kita adalah kita kena masukkan alamat. Cara untuk kita masukkan alamat ni, okey, just klik sahaja new address. Kita akan nampak dekat kotak atas ni ada new address. Klik sahaja sini, maka dia akan pop up satu skrin, masukkan alamat yang kita kehendaki. Okey, jadi masukkanlah nama, nombor telefon, email, address 1 address 2, okey, country Malaysia. Setakat ni hanya boleh post yang dalam Malaysia saja. Malaysia, Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Itu sahaja dulu boleh post luar dari Malaysia tak boleh lagi. Lepas tu pilih state. Okey, negeri mana, masukkan postcode dia. Lepas tu city, alright. Default shipping address. Kalau kita rasa alamat ini adalah alamat untuk default shipping address untuk kita, okey, jadi kliklah tanda yang ni. Okey, bila dah selesai semua, double check semua alamat kita, okey, klik save. Senang je. Okey, then kita klik save. Bila kita klik save, maka kita double check alamat kita kat sini. Ni sorry lah Kak Suzy tutup alamat Kak Suzy sini Okey, jadi nanti tuan-puan akan nampak nama tadi apa siapa yang akan penerima untuk item ni. Okey, dan alamat detail. Nanti ada nampak. Ni sorry Kak Suzy buat bulat ni adalah sebab Kak Suzy tutup alamat Kak Suzy Okey. So kat sini kita akan nampak pastikan selected address ni ada. Supaya sistem ni tahu alamat mana yang kita nak post. Kalau tuan-puan rasa ada 2-3 alamat, tuan-puan boleh add sahaja. Mungkin ada orang kadang-kadang dia nak post, kadang-kadang nak post alamat kat rumah, kadang-kadang dia nak post alamat kat pejabat. Contoh bagi orang pejabat ni. Jadi ataupun kadang-kadang dia nak post ke alamat kampung. Jadi tak ada masalah, tuan-puan boleh sahaja klik new address, tuan-puan boleh letak mana-mana address. Cuma nanti untuk pengepusan tuan-puan pilih address mana yang nak. Itu sahaja.
Okey, tak ada masalah. So, pastikan selected address ni tengok mana yang kita pilih. Okey. Alright. Selepas tu dalam ni pun kita akan buat semakan sebelum kita buat pembayaran ni. Ini adalah skrip untuk kita semak sebelum kita buat pembayaran. Jadi so kita tengok ni. Okey, double check item 5 dinar. Okey, betul. Withdraw berat dia 21.25. Okey, premium dia adalah RM20. Cost post dia, shipping fee adalah RM10. Jadi total RM30. Okey, confirm. Betul. Alright. Then kita klik proceed. Bila klik proceed, dia akan masuk pula skrin pengesahan sebelum pembayaran. Nampak tak betapa Publigo ni dia buat sistem supaya tuan-puan ni betul-betul secure. Kalau siapa rasa dia buat kesilapan tu, memang dia tak check betul-betul lah. Sebab skrin ni sebenarnya beberapa kali tuan-puan kena buat checking. Jadi hati-hati. Okey, sebab yelah ini kan emas, kita nak post supaya selamat sampai pada si empunya diri. Gitu kan. Jadi cek alamat ni semua betul-betul supaya tidak berlaku kesilapan penghapusan nanti. Okey. Jadi double check sekali lagi alamat kita. Okey, ini details kita, receiver name siapa, phone number apa, email apa dan juga alamat. Okey. So, bila sini kita dah confirm betul. Okey, payment method kita secara FPX. Setakat ni dalam sistem untuk GIT withdrawal hanya dia terima payment secara FPX. Payment cara lain belum lagi. Tak tahulah akan datang mungkin ada kan. Sebab tu kat sini kalau perasan dia buat senarai. Kalau setakat ni sistem sekarang, kalau tuan-puan klik je drop down list ni, memang akan ada satu sahaja iaitu FPX. Akan datang insya-Allah mungkin bertambah. Kita tak tahu, kita tunggu sahaja. Okey. So, kita double check sekali lagi maklumat withdraw order summary. Nampak buat checking lagi. Okey, betul public gold 5 dinar. Berat dia 21.25. Premium dia RM20. Kuantiti 1. Betul. Okey, nampak. Total premium shipping dia berapa? Total RM30. Jadi okey, jumlah yang akan kita buat pembayaran adalah RM30. Lepas tu kita kliklah send tag ni. Okey, klik send tag ni, maka tuan-puan kalau tengok dekat sini okey, kita akan dapat mesej ni. Mesej nombor tag. Tag has been sent to your contact number 011 bla 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 bla. You can resend the code in berapa second. Okey, maksudnya semua nombor tag ni akan dihantar ke nombor phone kita yang mana kita telah daftar di profile info. Harus ingat tu, di profile info bukan yang nombor handphone yang kita daftar masa update alamat tu, bukan. Okey, di profile info kita, sebab ni adalah akaun kita. Profile kita tu adalah security untuk kita. Okey, jadi itu adalah tempat untuk kita ni. Sekejap saya nak tengok kenapa saya punya ni tak. Okey, keluar. Okey, so masukkan nombor tag dalam masa yang telah ditetapkan. Sebab sini ada masa. Jadi make sure lepas tuan-puan klik sahaja send tag ni, tuan-puan kena tengok terus handphone tuan-puan untuk tuan-puan baca dia punya nombor tag tu, dan kita kena masukkan nombor tag tu dalam tag number ni, kotak sini, dalam masa yang ditetapkan. Okey, yang ni kat sini tunjuk contoh nombor tag yang dihantar ke handphone. Contohnya macam ni. Tuan-puan kena tengok SMS tau, bukan WhatsApp. Okey, kena tengok dekat SMS dalam handphone kita. Jadi dia akan hantar nombor tag ni. Jadi nombor tag ni dalam sistem kita masukkan dalam kotak ni. Okey, nanti tengok dalam sistem kita masukkan dalam kotak ni, make sure sama. Dia akan ada 6 digit Jadi make sure sama. Bila kita masukkan ni sama seperti yang kita terima dekat handphone, maka mesej kat bawah ni dia akan tulis verify tag successfully. Maksudnya nombor tag tu tally lah. This is for security purpose. Sebab tu tak boleh simply saja-saja orang lain kalau boleh login account kita, dia nak keluarkan emas post kat diri dia orang. Tak boleh Sebab security-nya adalah
tag akan dihantar kepada nombor handphone yang berdaftar. Okey, nampak? So, lepas dah confirm nombor tag ni, klik I agree and understand of the term and condition. Okey, kena tick ni dan barulah klik check out order. Okey, nampak? Klik check out. Klik check out order ni. Okey? Bila klik check out order ni, maka kita akan masuk untuk buat transaksi pembayaran. So, ruangan ni adalah untuk pilihan bank. Di mana kalau macam tadi kita nak buat secara FPX. Okey, FPX ni nak tak nak tuan-puan kena ada account bank online. Okey? Kalau tak ada account bank online, tak boleh sebenarnya. Sebab setakat ni dia kena ada online banking. Okey, online banking yang mana akaun tuan-puan dah ada username untuk akses terus bank secara online. Kalau katakan tuan-puan tak ada online banking, tuan-puan cuba kontak upline tuan-puan atau dealer tuan-puan minta bantuan. Kalau macam customer Kak Suzy, mereka biasa akan kontak Kak Suzy. Sekiranya mereka tak ada online banking ke apa, Kak Suzy akan bantu. Okey? Jadi ada cara lah. Mana Kak Suzy kena kontak dengan diorang, deal diorang apa semualah, buat satu-satu transaksi macam mana. Okey? Kak Suzy akan tolong buat untuk diorang. Jadi dekat sini dia akan confirmkan sekali lagi berapa pembayaran yang kita akan buat. Okey? Lepas tu pilih bank kita. Kat sini kalau tuan-puan klik dia punya details ni, dia akan keluar senarai bank. Ada CIMB, ada Maybank, ada BSN, ada apa lagi, bank rakyat, ada Agrobank, macam-macam bank lah senarai. Jadi tuan-puan pilih mana bank tuan-puan untuk buat transaksi. Lepas tu klik lah proceed and pay. So bila proceed and pay, macam Kak Suzy buat pembayaran melalui Maybank to you. Jadi dia akan masuklah terus screen login untuk Maybank to you. Jadi kita masuklah username, masukkan password. Lepas tu sebelum buat pembayaran, dia confirmkan sekali lagi transaksi kita. Tengok akaun, betul tak akaun Public Gold? Ni pun kena check ni. Okey, takut ke akaun orang lain ke. Alright? Jadi pastikan betul Public Gold Marketing Sinar Berhad ke akaun untuk buat kita buat FPX ni. Lepas tu klik continue. Bila klik continue, okey, kat sini macam biasalah, ini transaksi bank saja. Bank akan minta nombor tag sama juga tadi. Masukkan nombor tag, check dari handphone kita. Okey, dan klik confirm. Bila kita klik confirm, pembayaran dah berjaya, maka nampak FPX transaksi kita dah successful. Okey, nampak? So, dari sini, okey, kita klik return to merchant page ni. Okey, kita akan back. Jadi, nampak ada sekali lagi pengesahan transaksi pembayaran kita. Nampak? Alright, so klik sahaja, proceed je lah. Klik here to complete your transaction. Klik sahaja sini, tak ada masalah. Sekali lagi, bank tunjuk pengesahan kita. Transaction status successful. Dan ini kita punya details. Dan back to GSAP portal lah. Okay, klik sini. Okay, so kita akan back to account gap kita balik. Nampak? Mudah kan? Okay, so kat sini tuan-puan akan nampak success, payment completed successfully. Okay, jadi tandanya kita dah berjaya lah buat pembayaran tadi. So apa jadi lepas ni? Okey, jom kita tengok apa status kita. Okey, so ini dah menunjukkan tuan-puan dah berjaya buat pembayaran. So bagaimana untuk kita buat saya makan? Okey, lihat ni Okey, dari sini tuan-puan klik balik GIT withdrawal. Okey, tuan-puan klik semula GIT withdrawal yang dekat atas ni. Jadi dia akan patah balik kepada screen ni. Okey, home page untuk account gap. Jadi tuan-puan klik sahaja withdraw order history. Klik ni. Klik withdraw order history ni. Okey. Bila tuan-puan klik ni, dia akan pop up satu senarai apa transaksi yang kita dah pernah buat. Kalau macam tadi Kak Suzy baru buat transaksi. Okey, nampak kat sini status dia dah tulis payment accepted. Okey. Bila kat sini, jadi itu menunjukkan item kita nanti pihak Public Gold akan proses untuk post lah. Sebab payment kita dah successful. Senang je. Okey. Klik ID ni, ID CSO
untuk kita lihat maklumat lengkap dia. Apakah butiran detail. Jadi bila tuan-puan klik nombor ni yang tulisan warna merah ni, tuan-puan klik dia akan pop up lagi satu skrin di mana kat sini dia akan nyatakan okey, siapa penerima dia, nombor telefon dia, email dia dan juga alamat dia yang lengkap. Okey, apa detail item dia. Jadi dari sinilah menunjukkan transaksi tuan-puan dah berjaya. Maka kita akan tunggu pihak Public Go untuk proses penghapusan, di mana akan mengambil masa dalam masa 10 ke 15 hari. Penerima akan mendapat nombor tracking kurier. Jadi harap tuan-puan bersabar. Kita memang kena tunggu sekarang proses untuk post dalam 10 ke 15 hari. Sebab sejak musim COVID ni memang parcel terlalu banyak setiap hari. Jadi Public Gold akan post item semua orang mengikut queue. Jadi sabar, okey. Kadang-kadang Kak Suzy kalau post dari JIT ni pun kadang-kadang tak sampai pun 10 hari. Ya, kadang kawan pula customer Kak Suzy pun kadang-kadang ada terima item tak sampai 10 hari, item dah terima dah dekat rumah. Okey. Cuma kat sini Kak Suzy letaklah buffer masa antara 10 ke 15 hari. Jadi insya-Allah barang tuan-puan akan selamat sampai. Jadi sabar, okey. So kat sini sekiranya dalam tempoh tu tuan-puan cek buat saya makan, okey, dah nampak ada shipping courier dengan tracking number ni. Bermakna item tuan-puan dah diproses untuk dihantar lah. Okey. So yang ni kalau maklumat yang ada tracking number, jadi paparan dia macam ni. Okey. So contoh paparan tracking number, dan tuan-puan boleh buat saya makan di laman web courier. Kita ambil nombor tracking ni, lepas tu kita check lah kalau courier dia adalah macam ni, DHL, pergi check, masuk website DHL, klik ni, nanti kita akan nampak detail kat mana dah tracking kita, barang ni dah berada di mana. Okay, itu tengok sistem tu lah nanti Jadi mudah sahaja. Alright. So sekiranya tuan-puan nak lihat transaksi yang telah selesai, katakanlah kita dah terima barang tu nanti, maka dalam sistem ni akan diupdate, tengok ni, completed. Ni Kak Suzy tunjuk contoh lah transaksi, ada transaksi sebelum ni Jadi status akan dikemas kini sebagai completed selepas penerima menerima item yang dipost secara GIT, iaitu Gold in Transit. Jadi ini dalam sistem dia akan menunjukkan kita dah terima barang, dan secara tak langsung dari sini pun kalau kita tengok balik kita punya account balance, gram emas pun akan berkurangan dah, sebab dia dah tolak emas fizikal yang kita keluarkan. Nampak? Jadi selesai. Dah siap. Sebab tu pun dah terima barang kan. Jadi alhamdulillah semua item dah diterima. So hanya itulah. Okey. Itu sahaja cara untuk kita keluarkan emas fizikal dari account Gap. Mudah sangat. So tuan-puan boleh ikut step by step yang Kak Suzy nyatakan ni. Moga ianya membantu tuan-puan. Alright. Harap lepas ni tak ada keraguan lagi untuk kita post item. Sebab seperti yang Kak Suzy selalu sebut, post secara GIT ni, iaitu Gold in Transit, ada insurance. Sebab tu Kak Suzy selalu pesan, kalau nak buat GIT ni, make sure post tu direct dari akaun kita, akaun Public Gold. Okey, jangan dari pihak ketiga ke apa, tak mau okey, supaya apa-apa terjadi Public Gold akan bertanggungjawab. Okey, sebab Public Gold dah memang deal dengan syarikat-syarikat kurier di mana ada insurans dibayar untuk mengepost setiap item tuan-puan. Jadi jangan takut. InsyaAllah setakat ni Kak Suzy menerima testimoni semua customer dealer-dealer Kak Suzy yang mana menerima item secara post. Alhamdulillah semuanya selamat sampai, selamat dapat. Jadi tak ada masalah. So untuk tuan-puan yang baru rasa baru nak cuba-cuba, nak try untuk post secara GIT ni, okey, boleh cuba. Kalau nak keluarkan dari akaun Gap ni, buat sebagaimana tutorial yang Kak Suzy dah kongsikan ini. Moga ianya membantu dan
bermanfaat untuk semua. Okey, sampai di sini sahaja tutorial Kak Suzy hari ini. Moga tuan-puan boleh ikutinya sekiranya ada apa-apa sebarang permasalahan dan perlukan bantuan Kak Suzy. Okey, boleh lihat dekat nombor phone dia tu kat bawah nombor phone Kak Suzy ada nyatakan, iaitu boleh kontak Kak Suzy 0111091796. Okey, boleh lihat dekat skrin kat bawah tu Okey. So itu sahaja. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum dan salam perpaduan.